Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Currents VMY. Media sosial Sabah bergoncang dengan pelbagai dakwaan panas yang kononnya melibatkan institusi tertinggi negeri, yaitu yang di-Pertua Negeri Sabah ataupun lebih dikenali sebagai TYT. Pos demi pos muncul, ada yang bunyinya seolah-olah pendedahan besar, ada pula yang jelas-jelas bernada fitnah. Tetapi apa yang sebenarnya telah berlaku? Pejabat Peguam Besar Negeri Sabah, Datuk Brandon Keith Soh, sendiri terpaksa mengeluarkan amaran keras kepada orang ramai supaya berhenti menyebarkan hantaran yang tidak sahih dan berbaur fitnah tentang TYT. Bayangkan, sampai ke tahap ini kerajaan negeri terpaksa tampil memberikan amaran yang rasmi. Apa sebenarnya yang sedang berlaku di sebalik isu ini? Kenapa tiba-tiba TYT Sabah menjadi sasaran? Dalam kenyataan rasmi beliau, Brandon menegaskan bahwa pihaknya memandang serius penyebaran hantaran media sosial yang bersifat ofensif, fitnah, palsu, dan mengelirukan berkaitan dengan institusi TYT. Katanya ini bukan sekadar gosip kosong di kedai kopi, tetapi perbuatan yang boleh menggugat keyakinan dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi tertinggi Sabah. Dengan kata lain, kalau rakyat hilang kepercayaan terhadap institusi seperti TYT, kita bukan saja bercakap soal individu, tetapi juga soal maruah dan kestabilan negeri. Itu sudah cukup berat. Tetapi disinilah timbulnya persoalan panas. Dalam era media sosial hari ini, di mana semua orang rasa berhak untuk bersuara, sejauh mana sempadan antara kebebasan bersuara dengan fitnah? Brandon mengingatkan, ya, Perlembagaan Persekutuan memang mengiktirafkan hak kebebasan bersuara, tetapi ia datang bersama dengan tanggung jawab. Bila ada yang sengaja menyebarkan maklumat palsu, ia bukan sekadar tidak bertanggung jawab, malah boleh jatuh ke dalam kesalahan jenayah di bawah undang-undang seperti Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Hasutan 1948, dan juga Kanun Keseksaan. Bayangkan, Anda pikir hanya kongsi satu pos, tetapi kesudahannya boleh berakhir dengan siasatan polis dan tindakan undang-undang. Peguam Besar Negeri juga menegaskan bahwa kerajaan negeri tidak akan teragak-agak mengambil tindakan undang-undang jika perlu untuk menghentikan penyebaran maklumat palsu ini. Sebab apa? Karena menurut beliau, ini bukan sahaja soal menjaga imej individu TYT, tetapi juga soal mengekalkan ketenteraman awam, keharmonian negeri, dan juga maruah institusi tertinggi Sabah. Katanya lagi, Istana Seri Kinabalu sendiri melambangkan sejarah dan nilai yang dihormati oleh rakyat Sabah. Maka ianya harus dijaga dengan penuh penghormatan. TYT bukan sekadar jawatan simbolik, ia adalah institusi yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong, berfungsi dalam rangka perlembagaan, menjadi lambang kesinambungan, kesatuan, dan juga kedaulatan negeri. Kalau kita selak sejarah, isu berkaitan TYT ini memang selalunya sensitif. Misalnya, kita masih ingat bagaimana ketika Tun Juhar Mahiruddin menjawat TYT, ada beberapa kali kontroversi berlaku, terutamanya sewaktu krisis politik Sabah. Banyak pihak menuduh institusi TYT menjadi alat kepada pihak tertentu. Namun, perlulah difahami, setiap tindakan TYT sebenarnya berpandukan peruntukan perlembagaan dan bukan semata-mata keputusan pribadi. Tetapi persepsi rakyat selalunya lebih kuat daripada fakta. Apabila rakyat melihat sesuatu keputusan tidak memihak kepada mereka, institusi itu mudah sekali dijadikan sasaran. Maka tidak heranlah kalau ada cubaan memanipulasi sentimen rakyat melalui media sosial. Disinilah letaknya bahaya yang terbesar, media sosial. Kalau dulu kabar angin hanya tersebar dari mulut ke mulut, kini dalam beberapa saat sahaja ia boleh tersebar ke seluruh negeri, malah seluruh dunia. Dan fitnah yang viral itu lebih cepat dipercayai berbanding penjelasan rasmi kerajaan. Inilah yang coba dibendung oleh pihak Peguam Besar Negeri. Beliau menyeru supaya orang ramai hanya berkongsi maklumat daripada sumber rasmi, sahih, dan boleh dipercayai. Tetapi realitinya,
Adakah masyarakat kita benar-benar peduli tentang kesahihan sebelum mereka menekan butang share? Inilah persoalan besar yang membayangi isu ini. Sekarang mari kita bangkit satu soalan kontroversi yang saya yakin ramai penonton juga tertanya-tanya. Apakah benar amaran keras ini sekadar untuk menutup mulut rakyat daripada membincangkan isu-isu tertentu tentang TYT? Atau adakah ia benar-benar bertujuan melindungi institusi daripada fitnah yang boleh merosakkan maruah negeri? Ini adalah dilema yang sangat besar. Sebab kita tahu, kerajaan sering menggunakan istilah fitnah untuk menolak dakwaan yang sebenarnya ada asas. Tetapi dalam masa yang sama, kita juga tahu ramai pihak yang sengaja mencipta cerita palsu demi menjatuhkan institusi. Jadi, yang mana satu kebenaran? Kalau kita lihat dalam konteks demokrasi, kebebasan bersuara sepatutnya termasuklah kebebasan mengkritik institusi tertinggi sekalipun, asalkan ia berdasarkan fakta dan juga bukti. Tetapi apabila kerajaan mengingatkan tentang akta hasutan, ramai yang mula rasa seolah-olah ruang kritikan ditutup rapat. Soalnya sekarang, adakah ini satu bentuk kawalan maklumat ataupun benar-benar usaha mempertahankan integriti institusi? Dan yang lebih membimbangkan, kalau orang ramai hilang kepercayaan kepada TYT akibat isu ini, apakah implikasinya terhadap kestabilan politik Sabah? Adakah rakyat akan mulai mempersoalkan kewajaran peranan TYT dalam sistem politik kita? Inilah yang dijadikan isu ini sangat kontroversi dan penuh dengan tanda tanya. Sama ada kita setuju atau tidak, apa yang jelas ialah institusi TYT kini berada di tengah-tengah perdebatan besar tentang kebebasan bersuara, fitnah, dan integriti sistem politik Sabah. Dan sebagai rakyat, kita berada di persimpangan. Mana satu kita mau percaya? Kita mau percaya pada naratif rasmi ataupun ingin teruskan mempersoalkan apa yang sebenarnya berlaku di belakang tabir. Kata kunci sini adalah mempersoalkan, bukan memfitnah ataupun bukan membuat andaian tertentu. Tetapi kita mempersoalkan naratif yang mungkin ada sesuatu yang tidak kena. Baiklah kawan-kawan, saya ingin mendengar pula pandangan Anda semua. Adakah Anda percaya yang isu amaran keras ini semata-mata untuk menjaga maruah institusi TYT? Atau sebenarnya ada sesuatu yang coba ditutup daripada pengetahuan rakyat? Adakah kita sedang melihat satu cubaan untuk mengawal sentimen rakyat? Atau memang benar rakyat perlu dipelihara daripada fitnah yang boleh memecah belahkan negeri? Coba tinggalkan komen Anda kerana persoalan ini mungkin akan menentukan bagaimana kita melihat masa depan politik Sabah. Dan sebelum kita tamatkan sesi pada hari ini, saya ingin tinggalkan Anda dengan satu renungan. Dalam dunia hari ini, siapa yang mengawal naratif, dia yang mengawal persepsi rakyat. Jadi adakah kita sedang diperdaya oleh naratif rasmi ataupun kita yang terperangkap dalam permainan fitnah yang kita sendiri sebarkan? Nah, pikir-pikirkanlah. Dan sebelum itu, jangan juga lupa untuk like, share, dan subscribe kalau Anda belum subscribe ke channel ini Currents VMY untuk lebih banyak pendedahan panas macam ini. Kita jumpa lagi di dalam video yang seterusnya. Salam sejahtera, salam perjuangan, dan salam reformasi semua. Sekian sahaja. Terima kasih.